أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Sidang penonton, pendengar dikasihi sekalian, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat bersama dalam kuliah subuh pada tanggal 29 Ramadan 1441, dan kita hanya ada 2 hari puasa sahaja lagi. Itu hari ini kita berpuasa, insya-Allah kita akan sambung lagi lusa, kemudian kita akan menyambut hari raya Aidil Fitri dalam keadaan yang tidak seperti biasa, dan kita doa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima segala apa yang dilakukan oleh kita sepanjang tahun 1441 ini, insya-Allah. Sahabat-sahabatku yang dikasihi sekalian, seperti yang kita janjikan pada pagi ini, kita akan sambung lagi pelajaran kita berkenaan dengan sifat-sifat perempuan di syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita telah bincang di akhir kuliah kita, iaitu mana yang lebih afdal di antara perempuan di dunia dengan bidadari di syurga Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan satu hadis, ulangi sikit, daripada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, anisa'ud dunya afdal am al-hurul 'ain?" Wahai Rasulullah, adakah perempuan di dunia ini lebih baik ataupun al-hurul 'ain, artinya bidadari? Qala, kata Nabi, nisa'ud dunya afdalu minal huril 'ain. Kata Rasulullah, perempuan di dunia ini lebih afdal daripada pelayan-pelayan ataupun bidadari di syurga Allah Subhanahu wa taala. Ka fadli adh-dhaharati 'ala al-bitanah, seperti lebihnya pakaian luar berbanding dengan pakaian dalam. Jadi tuan-tuan dikasihi sekalian, jauhnya beza di antara kelebihan perempuan di dunia dengan perempuan di akhirat. Kenapa? Kata Rasulullah, bisalatihinna wa siyamihinna lillah. Kerana sembahyang mereka dan puasa mereka kerana Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala kurniakan pada mereka ini dengan nikmat-nikmat yang telah pun saya sebutkan dalam kuliah saya pada hadis Ummu Salamah pada akhir sesi pagi kemarin. Kemudian pagi ini kita sambung lagi, apakah dia sifat perempuan-perempuan di syurga Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ialah sifatnya nisaul jannati jamilat. Perempuan di syurga Allah Subhanahu wa taala ini semuanya comel-comel belaka. Qauluhu ta'ala wa zawwajnahum bihurin 'ain. Dan kami akan kahwinkan mereka, kami akan pasangkan pada mereka isteri mereka dengan
al-hurul 'ain. Dengan seperempuan ni kita panggil istilah kitanya cantik seperti bidadari. Orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dalam syurga Allah berkahwin dengan perempuan yang salihah di dunia, maka jadilah isterinya itu adalah perempuan yang comel pada matanya memandang, elok pada penampilannya, lembut pada tubuh badannya dan sebagainya. Kalimah al-hurul 'ain, al-hur jamak bagi perkataan haura, iaitu al-mar'atu asy-syabbah al-hasna al-jamilah allati min syiddati jamaliha yaharu an-nadhiru min husniha wa bayadhiha wa safai launiha. Itu seorang perempuan muda yang comel, yang lawa, yang kerana lawannya itu telah mengagumkan hati mata yang memandang. Kita tengok ni memang kita akan kata lawa lah. Kerana lawannya dia, kerana putihnya dia, kerana sucinya kulit dia ni, maka dia ni dipanggil dengan perkataan al-hur. Adapun perkataan ain, al-ain, adapun perkataan al-ain itu perempuan yang luas matanya. Perempuan yang luas matanya, syadidatu sawadi hadaqatil ain, yang hitam dia punya kelopak mata dia. Nampaklah ni mata putih dia, di tengah nampak mata hitam dia. Jadi nampak comel lah. Perempuan-perempuan di syurga Allah Subhanahu wa taala lebih comel lagi ialah perempuan-perempuan yang salihah di alam dunia ini. Allah Subhanahu wa taala jadikan ia lebih comel daripada, lebih baik daripada bidadari di syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, perempuan di syurga Allah Subhanahu wa taala ini pada usia yang sama. Nisaul jannati fi sinnis syabab. Perempuan-perempuan di syurga Allah Subhanahu wa taala ini berada pada usia muda. Ini lebih untuk melazatkan kehidupan, untuk lebih kita bermesra, untuk lebih bermesra, lebih suka, lebih gembira dan lebih menggembirakan bagi pasangan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Waqi'ah, qauluhu ta'ala, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkaran 'uruban atraba li ashabil yamin. Allah Subhanahu wa taala kata, sesungguhnya kami telah menciptakan isteri mereka dengan ciptaan yang istimewa. Faja'alnahunna abkaran, dan kami jadikan mereka sentiasa dara yang tidak pernah disentuh, uruban atraban, yang tetap mencintai jodohnya serta yang sebaya umur dengannya. Baik kawan-kawan sekalian, li ashabil yamin, untuk orang-orang yang bertuah. Qauluhu ta'ala, inna ansha'nahunna insya'an, dan kami telah sediakan bagi mereka itu, Allah Subhanahu wa taala kata, kami sediakan bagi mereka itu isteri dengan ciptaan yang istimewa. yakni perempuan-perempuan yang beriman dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dengan kejadian seperti yang telah ada di alam dunia ini. Jadilah mereka ini abkaran syaban. Dia sentiasa menjadi perempuan yang berusia anak dara. Dia katalah sekarang ni perempuan mati 50, 60, 40, begitulah seterusnya. Bila mereka mati, mereka sudah berkahwin di alam dunia. Adakah dia masuk syurga Allah dengan tua dia, ataupun dia masuk syurga Allah Subhanahu wa taala dengan umur dia yang ada pada masa itu? Jawapan dia tidak. Allah Ta'ala jadikan dia ni dalam bentuk muda, dalam bentuk usia yang dara, syabat, semuanya muda, seperti mana disebut pada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atatuhum ra'atun ajuzun minal ansari faqalat. Pada satu ketika telah mari seorang perempuan yang tua bertemu daripada orang Ansar di Madinah, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
ud'ullaha an yudkhilanil jannah. Ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala masukkan hamba ini ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Faqala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mazihan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kepada makcik ni dalam keadaan baginda bergurau senda. Dia selera. Nabi pun selera juga, tuan-tuan semua. Cuma selera Nabi ni, gurau Nabi ni gurau hak sengoti. Bukannya gurau bewok, dia gurau sengoti. Nabi kata kepada makcik tua ni, innal jannata la tadkhuluha ajuzun. Nabi kata bahawasanya syurga ini tidak boleh dimasuki oleh perempuan-perempuan tua. Jadi fadhahabatil ajuzu hazinah. Maka makcik tua ni tuan-tuan, Nabi sebut lagu ni, dia pun gila beredar dari Rasulullah dalam keadaan dia ni berasa sedih lah. Dhannatan annaha lan tadkhulal jannah. Pada sangkaan dia bahawa dia tidak akan masuk syurga sebab Nabi kata orang tua tak masuk syurga. Wa dhahaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa shalla thumma raja'a ila Aisyah fa qalat Aisyah. Kemudian Nabi kita pergi, dia sembahyang sunat, sembahyang, dan dia kembali semula kepada Aisyah. Bila balik jumpa Aisyah radhiyallahu anha, faqalat Aisyah berkata, laqad laqitu min kalimatika masyaqqatan wa shiddatan. Ya Rasulullah, hamba dengar ucapan Rasulullah tadi bahawa orang tua tak masuk syurga, hamba rasa satu kesulitan, satu kerumitan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, inna dhalika kadhalik, inna Allah idza adkhalahunna al-jannah hawwalahunna abkaran. Bahawasanya Allah Subhanahu wa taala apabila dia memasukkan orang perempuan dalam syurga, bila Tuhan nak masuk orang tina dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, hawwalahunna abkara, maka Allah taala ubahkan mereka ini menjadi anak-anak dara balik. Yakni orang perempuan tidak akan masuk syurga dengan rupa tua dia, bahkan dia kembali menjadi muda fi ghayatin nadarati wal husni wal jamal. Menjadi muda pada kemuncak muda dia. Wajah dia muda, comel lawa sungguh. Apabila Aisyah cerita benda ni kepada makcik ni, farihat wastabsyarat, maka makcik ni fahamlah bahawa Nabi kita gurau selera, dan di mana Nabi kitanya telah bergembira dengan khabar yang disebutkan. Makcik ni gembira dengan khabar disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Jadi tuan-tuan semua, syahid daripada hadis ini ialah bahawasanya orang perempuan tidak akan masuk syurga dengan rupa tua dia. Sebagaimana kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa orang jantan juga tidak masuk syurga dengan tua dia. Bahkan umur ahli syurga bagi laki-laki seperti telah hamba sebut 30 ibnu thalathin wa thalathin, umur 33 tahun. Adapun orang perempuan pada usia akhir usia belasan tahun. Baik. Sifat yang ketiga perempuan di syurga ialah annaha la tahid, bahawa perempuan di syurga ini tidak akan berhaid lagi. Ini untuk menambahkan kesempurnaan, keseronokan perempuan di syurga bersama dengan pasangan-pasangan mereka. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebut, lahum fiha azwajun mutahharah. Yakni bagi ahli syurga itu pasangan-pasangan mereka, isteri mereka, mutahharatun yang suci bersih. Yakni mutahharatun minal haid wan nifas. Mereka ni suci daripada haid dan suci daripada nifas. Suci daripada kencing, suci daripada berak. Dunia ni tuan-tuan lawa lagu mana manusia pun mesti dia ketuk, mesti dia berak. Dalam syurga ni perempuan di syurga ni makannya makan, minumnya minum, tapi kecil dak, beraknya dak. Suci daripada riak, suci daripada ideo basi, suci daripada segala benda-benda yang mengotorkan. Dan kata ulama, mereka ini juga suci daripada perangai-perangai yang tidak baik. Kena jaga molek lah. Perempuan di syurga ni tak dia perangai tak molek ni tak ada. Sifat tak molek ni tak ada. Kecek uduh, kecek koksim, nyopoh koksim tak ada. Semuanya molek-molek belakang.
Sebab itulah kita duduk di dunia ni kan. Jangan jadi orang yang apa dia ni perempuan yang nak Imam Ghazali sebut dalam kitab dia, bazi'atul lisan. Itu perempuan yang mulutnya huduh. Seperti jugalah orang laki-laki kena jadi suami yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Rasulullah, sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik dan paling cakna kepada ahli keluarga kamu, wa ana khairukum li ahli, dan aku juga orang yang paling baik untuk ahli keluarga aku. Maka perempuan di syurga Allah Subhanahu wa taala ini antara sifat mereka la tahid, merujuk pada firman Allah Ta'ala, lahum fiha azwajum mutahharah, isteri mereka suci segala-gala. Suci daripada haidnya, nifasnya, kecing beraknya, riak air liurnya, segala kotoran-kotorannya semua tak ada, dan juga suci daripada akhlak-akhlak yang tidak baik. Sebab tu Imam Ghazali sebut tadi, perempuan yang bazi'atul lisan. Jangan jadi perempuan yang bazi'atul lisan. Bazi'atul lisan terjemah dalam bahasa Kelantan kita, orang panggil perempuan yang lidah kain sehab. Lidah kain sehab ni artinya boleh berlakon zikir, boleh ngopak, boleh belabai, boleh apa menyumpah seranah pun boleh. Dia kita hidup ni kena tiru. Biar perempuan kita ni jadi perempuan ahli syurga. Lagu mana? Jangan hidup kecek, jangan hidup nyopah benda-benda yang tidak baik. Hak lepas-lepas dah tu afallahu amma salah. Kita minta doa dengan Allah supaya Allah Ta'ala maafkan segala kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu. Adapun yang akan datang ini, adalah ke depan ni tuan-tuan semua, jangan kita jadikan diri kita ni seorang yang orang panggil perempuan yang kotor dari segi lidahnya, kotor dari segi akhlaknya, kotor dari segi penampilan dirinya. Kecek ni biar molek. Ni setengah orang ngatuk laki dia jekoh main. Jekoh. Mama, bangun mu. Marah kotok laki dia. Tak boleh. Tak setuju ni tuan-tuan satu perkara. Tapi adab tidak bersetuju ni ada. Dalam serba-serbi. Dalam kitab Islam, dalam agama Islam ni tuan-tuan, dia ada satu bab dia panggil adabul ikhtilaf. Adab kita berbeza pandangan. Bukan dari segi ulama fuqaha saja, orang alim saja. Kita berumah tangga kita dengan sahabat kita dengan siapa pun tuan-tuan, dia ada adabul ikhtilaf. Ada adab kita berbeza pandangan. Kita berpolitik. Ada adab kita berbeza pandangan. Hormati pada orang kita kena ada, tapi tidak setuju lain cerita. Jadi jangan jadi perempuan yang tidak baik. Jangan. Kenapa hamba sebut perempuan? Orang lelaki pun banyak juga mulut huduh, tapi ramai lagi orang perempuan yang mulut huduh berbanding dengan orang laki-laki. Jangan jadi kita ni perempuan yang bazi'atul lisan, kata Imam Ghazali, yang lidahnya tidak bagus. Tak setuju ni biasalah tuan-tuan, sebab bini kita anak orang, kita pun anak orang lain. Kilai suku-suku, walaupun nama sama-sama ayah ring, rasa dia berbeza. Samalah kita dengan isteri tadi. Jadi dalam syurga perempuan ini tidak berhaid dan mereka suci daripada segala kotoran, baik kotoran luaran maupun kotoran dalaman. Baik, yang keempat, tara zaujaha ajmalar rijal. Perempuan di syurga Allah Subhanahu wa taala ini, dia melihat akan suami dia ni tuan-tuan semua dengan pandangan mata. Dia kata suami dia ni lah orang yang paling comel sekali atas dunia. Dalam hidup ni tuan-tuan, dia kata orang jatuh yang paling comel sekali atas dunia ni adalah dia punya suami dia. Dia tengok tak ada orang lain dah. Tak ada orang lain tuan-tuan semua. Hak paling comel sekali ialah tok lelaki dia. Qauluhu ta'ala fi surati As-Saffat ayat 48, Allah Ta'ala kata wa indahum qasiratut tarfi'in. Ayat 48 Allah Ta'ala kata, sedang di sisi mereka ada pula bidadari-bidadari yang tidak menumpukan pandangannya melainkan kepada mereka lagi, yang amat indah luas matanya.
Jadi isteri di syurga Allah Subhanahu wa taala ni dia tak kelih kepada mana-mana yang lain. Dia hanya tumpu pandangnya kepada suami dia sahaja. Indahum qasiratut tarfi. Makna qasiratut tarfi ialah taqsuru nazaraha ala zawjiha. Dia hanya fokus tengok kepada suami dia saja. La taltafitu ila ghairihi. Dia tidak berpaling kepada selain daripada suami dia dan tidak rasa keinginan kepada orang lain, tak ada. Bal tarahul ajmala wal ahsana minar rijal. Bahkan perempuan di syurga ini dia melihat kepada suami dia ni, bahawa suami dialah yang paling comel, suami dialah yang paling lawa di kalangan segala orang laki-laki yang ada dalam syurga ni. Tuan-tuan semua, barulah kita boleh hidup bahagia. Serupalah rumah tangga kita di dunia. Kalau kita tengok rasa orang tino lain lebih hebat daripada bini kita, lebih lawa daripada bini kita, lebih segala-gala pada bini kita, kita tidak akan bahagialah hidup kita. Nak suruh bahagia ni kita kena anggap dalam dunia ni orang paling lawa bini hamba, orang paling juruh bini hamba. Kena lagu tu baru kita boleh bahagia. Sama juga dengan orang tina, orang paling somel, paling cara kaku adalah tok laki aku. Barulah jadi timbul rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita orang lelaki lah bermasalah tak. Kadang-kadang tengok orang tina, kita kata, oh tengok ada lebih orang. Memang tuan-tuan kita dalam kita menilai orang ni gini. Kita menilai orang ni tengok lebih situ kurang sini. Kalau orang tina yang kita tengok tadi tu ada lebih dia, tapi kena kelih jugalah ada kurang dia. Seperti mana tuan-tuan tengok orang perempuan, tuan-tuan rasa ada lebihnya perempuan ini, dia tuan-tuan rasa ada kurangnya isteri tuan-tuan, maka kita kena rasa juga perempuan ni tengok tadi tu ada lebih dia, ada kurang dia. Sebab orang perempuan sama-sama perempuan. Kullu ma fiha ma fiha. Mana yang ada pada orang perempuan yang kita berasa comel tadi, hak ni juga perempuan rumah kita orang tina. Jadi tuan-tuan semua, lebih tetap wujud, kurang pun tetap wujud. Kalaulah kedua-duanya ada lebih, ada kurang belaka, wak gapo kita rasa nak curang kepada seorang isteri. Maka sahabat-sahabatku dikasih sekalian, orang perempuan di syurga melihat suami dengan begitu comel, begitu lawa. Jadi kita pun sama, lihatlah pada isteri kita dengan keadaan yang comel, keadaan yang lawa, sehingga kita semua berpuas hati. Yalah tuan-tuan semua, kita kena terima. Orang jantan ni masalah dia gini. Orang jantan ni tuan-tuan nampak bini dia je berubah. Dia tak berubah. Dia kata bini amu tua ustaz. Bukan sekat bini mu tua, mu pun tua juga. Serupa ya. Kita ni kena terima proses pergerakan alam. Dulu kita kahwin umur 20, 23, 24. Lah ni kalau kita tu lelaki nikah 24, bini umur 21. Kalau kita ni umur 25, bini kita umur 22. Umur 26, bini kita umur 23. Begitulah 29, bini kita umur 27. Tak ada bini yang naik umur kita, tak ada lagi tu. Oh, kita boleh hidup bahagia. Setialah dengan insan yang telah berkhidmat dan berjasa kepada anda begitu lama. Sifat yang kelima bagi perempuan ialah jamalu ajsamihinna. Di syurga Allah Subhanahu wa taala, selain daripada rupa parah yang comel, lawanya dia, Allah Subhanahu wa taala tambah lagi kepada perempuan di syurga ni jamalul ajsam wa tanasuqiha, iaitu comelnya tubuh badan dan susu hatu tubuh badan dia. Comel, betul ni comel, lawa. Qauluhu ta'ala fi suratin Naba, dalam juzuk yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'nabat wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Ayat 31 surah An-Naba juzuk 30. Allah Subhanahu wa taala kata inna lil muttaqina mafazan. Comel badan dia lagu mana tuan-tuan semua? Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa disediakan syurga tempat mereka beroleh apa yang mereka ingini. Hadaban, mereka akan beroleh taman-taman bunga dan kebun-kebun buah-buahan, terutamanya anggur.
wa kawa'iba atraban, dan perawan-perawan yang sebaya umurnya. Nah, jadi tuan-tuan semua, dalam syurga Allah Ta'ala Tuhan buat dia comel ni, innalil muttaqina mafaza. Bagi orang yang bertakwa pada Allah Ta'ala, dia ni berjaya masuk syurga, ya. Bila masuk syurga, hadaiqa wa a'naban, Allah Ta'ala sediakan bagi ahli syurga ini taman-tamannya dan juga buah-buahannya seperti buah anggur. Wa a'naban itu inab. Inab ni buah anggur. Wa kawa'iba atraban, perempuan-perempuan perawan yang sebaya umurnya. Kawa'ib ialah perempuan yang sempurna, comel dan sempurna lawannya pada tubuh badannya. Wahia atrabun, dan dia ni hampir sama pada umurnya. Saya sempat melihat kepada perkataan ini, wa kawa'ib atraban, sebab kalimah kawa'ib asal dia perkataan taka'aba. Ka'aba ni benda 4 segi. Jadi Tuhan guna perkataan wa kawa'iba, itu perempuan yang umurnya sedang menikah sehingga penuh usia dia. Mana orang kata nak sebut pun takut jadi tak molek, dia mau peheh. Jangan peheh tak molek, kena peheh comel dah. Iaitu ulama kata kawa'iba atraba, yakni dia punya buah dada dia ni tuan-tuan semua, orang panggil bentuk dia tu macam bentuk 4 segi. Comelnya dia bukan kata jadi macam buah betik, tidak. Tu istilah wa kawa'iba atraban. Bilakah perempuan mempunyai buah dada yang terik mengenai ni? Pada usia akhir belasan tahun. Maka itulah dia perempuan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang kata kecek tak bagus dah, jangan. Sebab kalimah kawaib digunakan pada istilah sadyuhunna, yakni buah-buah dada mereka. Baik. Kemudian yang keenam ialah hasanatut taba'uli li zaujiha. Perempuan di syurga Allah Subhanahu wa taala ini, dia ni amat bermanja dengan suaminya. Dia tahu cita rasa suami dia. Kadang-kadang perempuan di dunia ni tak tahu cita rasa suami dia, berbanding dengan perempuan-perempuan di syurga Allah Subhanahu wa taala yang tahu cita rasa pasangan masing-masing. Dunia ni tuan-tuan, macam-macam cerita lah kita jumpa berkenaan dengan alam rumah tangga. Betulnya apa pun banyak kerja di bahagian alam rumah tangga. Jadi tuan-tuan, kita jumpa pergaulan suami isteri di dunia ni kadang-kadang tidak banyak tak puas hati. Kadang-kadang manggil pun tak puas hati dah manggil. Tak sah kata hak tempat tidur, tak sah kata hak berhias. Masalah manggil pun tuan-tuan semua orang panggil masalah yang tidak puas hati. Katakanlah mula-mula nikah panggil abah. Bila boleh anak pergi panggil abahmu. Bila dapat cucu pergi panggil tukmu. Sepatutnya bila kita koho tua, kita kena panggil koho manja. Kalau nak panggil manja, cuba tuan-tuan tengok dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bermanja dengan Aisyah. Aisyah bermanja dengan Rasulullah. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala, kata Rasulullah, dia panggil Aisyah. Nama dia Aisyah. Maka Rasulullah panggil dia dengan nama Aish. Aish, orang Arab kalau dia manja, dia buat belakang. Dia ambil hak depan. Aisyah. Jadi Aish. Cuba orang Melayu, perempuan isterinya nama dia Aminah. Dia panggil Emi. Lagi muda, dipanggil Mino. Mino, amor balik. Itu tidak mesra orang panggil. Panggil yang manja suami isteri ni, dia kena ada tuan-tuan semua. Tu panggil husnul taba'ul. Pandainya dia bergaul. Di kita pun serupa lah panggil Emi. Kalau nama Aminah pergi panggil Emi. Nama Maimunah pergi panggil Ma. Dia panggil Munuh. Nama Salmoh pergi panggil Sal. Nama Bedah, jangan duk panggil dah, panggil bek baru comel. Jadi orang kata kita kena ada sifat pandai melayan. Panggil pun pandai belakalah cita rasa melayan seorang suami ni tuan-tuan semua. Begitulah pandainya perempuan di syurga Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu ta'ala fi suratil Waqiah uruban atraba.
kalimah perkataan uruban, al-arub iaitu allati tatana'amu li zawjiha wa tu'anisu, perempuan yang berseronok dengan suami dia dan pandai bermanja dengan suami dia. Jadi kena ambil ini sifat perempuan di syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang seterusnya, sifat yang ketujuh ialah nisaun abkar, perempuan di syurga Allah Subhanahu wa taala. Mereka ni tuan-tuan sekalian, hidup mereka sentiasa dara. Allah Subhanahu wa taala menjadikan perempuan di syurga Allah Subhanahu wa taala ini perempuan yang dara sepanjang masa. Tak ada hak bujang. Di syurga ni hak bujangnya tak ada. Tengok orang dia kata di syurga nak nikah orang bujang, tak boleh. Tuhan dah telah buat dah di syurga Allah Ta'ala, perempuan ini tuan-tuan semua, semuanya adalah dara. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada ayat ni ke-56 dalam surah Ar-Rahman. Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum walajan. Allah Ta'ala kata bahawa dalam syurga itu terdapat bidadari yang pandangannya tertumpu kepada mereka semata-mata, yang tidak pernah disentuh sebelum mereka oleh manusia dan juga jin. Tengok di syurga Tuhan ni, perempuan Tuhan buat di syurga Allahnya, lam yatmithunna, tidak pernah disetubuhi, tidak pernah digauli sama ada oleh manusia mahupun oleh jin sebelum daripada suami mereka. Jadi perempuan di syurga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan buat mereka ni abkaran, yakni tidak pernah disentuh oleh mana-mana makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita ada seorang sahabat saya, istilah nakal ni, ceritalah hiburan setengah minit. Sahabat saya ni betul, dia kata aku ni kaya, dia kata. Dia kaya sungguh tuan-tuan. Dia jual harta di Kuala Lumpur, boleh pitih dia kata 20 juta. Sahabat ni, satu hari dia ajak kita makan nasi tengah hari, makan ikan bakar. Kita pergilah. Dia kata, ustaz kita ni berasa nak kahwin dua. Kata kahwin lah, ada pitih ada. Kita kahwin dah dulu, tak ada berapa hari kita bercerah. Pasalnya marah kau bini kita. Kata dia mau kahwin tu dengar orang tina janda ke anak dara, dia kata barang dalam kotak, dia kata. Istilahnya anak dara dia panggil barang dalam kotak. Kalau kita beli barang dalam buku tak buka lagi. Dia pun nikahlah dengan dua tu tuan-tuan semua. Tak ada berapa hari dia berpisah. Royak ceritanya kalimah apa dia ni, atrab kalimah apa ni, lam yatmithunna ni, benda tidak pernah disentuh, benda dalam kotak, benda dalam buku. Tu hawi kepada ahli syurga ni, bidadarinya barang dalam buku. Gitu. Yang ke-8, perempuan di syurga Allah Subhanahu wa taala safiyatul jildi kal lu'lu'. Dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala kata perempuan di syurga Allah Ta'ala ini, dia punya kulit dia ni tuan-tuan sekalian, kulit yang comel, yang bersinar bercahaya seperti permata lu'lu'. Dalam Al-Quran terjumpa ayat ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Bidadari itu cantik berseri seperti permata delima dan permata marjan. Yakni pada sucinya mereka itu seperti putihnya permata marjan. Sehingga orang tengok kepada perempuan syurga ini, tengok di luar nampak dalamnya, nampak betih dia. Tengok betih tu nampak tulang di sebelah dalam dia. Ni orang panggil perempuan di syurga Allah dengan kulit dia ya comel. Kita ni puas pakai lotion dah, tak comel dah. Kemudian yang ke-9, hasanatul akhlak. Sifat perempuan di syurga lagi ialah perangai mereka ni perangai hak lawa-lawa belaka. Perangai hak comel-comel belaka tuan-tuan semua. Perangai yang khairat, yang lawa-lawa belaka. Qauluhu ta'ala fi suratul Rahman ayat 70. Fihinna khairatun hisan. Di kedua-dua, dalam kedua-dua syurga itu juga terdapat teman-teman yang baik akhlaknya, lagi cantik parasnya. Khairatun hisan,
perempuan-perempuan ini yang begitu baik perangai dia, comel akhlak dia, hisan, comel pula dia punya wajah dia. Dalam rupa lawa, perangai pulaknya molek, sejuk belakang hati tuan-tuan semua. Dunia ni kadang-kadang orang tina lawa, perangai uduh. Ni kadang-kadang ada orang perangai comel tapi tuai cannot go. Kuai tak berapa comel. Ada orang tina di syurga ni dah lah tuai tu comel, perangai pula comel. Khairat, comel dari segi perangai dia, hisan, comel dari segi wajah-wajah dia. Itu kelebihan perempuan di syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita harap Allah taala kurniakan nikmat syurga kepada kita semua. Dan yang ke-10 ialah fi wujuhihinna nurun wasafa. Pada wajah mereka ini ada menambahkan kesempurnaan comel dia ni tuan-tuan semua. Orang yang melihat kepada perempuan di syurga ini, dia menyangka, dia tengok dengan syiddatu bayad, sebab dia terlalu putih, kulit dia terlalu comel, dia tengok di wajah perempuan syurga ini adanya cahaya. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Law anna imra'atan min nisa'i ahli al-jannati tala'at ila al-ardi la adaa'at ma bainahuma wa lama'at ma bainahuma rihan wa la nasifuha khairum min ad-dunya wa ma fiha." Baik. Nabi kata, "Lau anna imra'atan min nisa'i ahlil jannah." Kalaulah seorang perempuan dari syurga melihat kepada dunia, dia nak tengok ke dunia ini, la adaa'at ma bainahuma, nescaya Nabi kata seperti terangnya di antara langit dan bumi, cerahnya. Tengok kalau wajah ahli syurga tengok ke dunia ni tuan-tuan, nak ke dunia ni ke cerah segala-galanya atas dunia ni. Walama'at ma bainahuma rihan, penuh dengan wangi, dengan angin yang sedap bertiup, dengan wanginya tuan-tuan semua comel belaka. Dan dia punya tutupan di atas kepala dia tu, wala nasifuha khairum minad dunya wa ma fiha, ianya lebih baik daripada dunia dan segala isi kandungan dunia. Inilah tuan-tuan semua orang panggil pakai apa ni, perempuan-perempuan ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi ta'ala ka'annahunna al-yaqut wal marjan. Nabi kita bersabda, yanzuru ila wajhihi fi khaddiha asfa minal mar'ah wa inna adna lu'lu'atin 'alayha la tadhi'u ma bainal masyriqi wal maghrib wa innaha yakunu 'alayha 70 thawban yanfudhuha basaruhu hatta yara mukhasu saqiha min wara'i dhalik. Tengok kepada pipi perempuan ini, nak comel, dia kata lebih comel, lebih sinar daripada cermin. Lebih sinar daripada cermin. Tak, paling kurang sinaran ni dia kata memenuhi timur dan juga barat. Dan perempuan kalau ibarat Nabi kata kalau dia pakai 70 lapis kain pun, orang dapat melihat, suami ni dapat melihat akan betis isterinya kerana bersinarnya cahaya yang keluar daripada perempuan-perempuan di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 10 sifat yang ada pada perempuan di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini tajuk berikutnya, iaitu zaujatun fid dunya wal akhirah. Isteri di dunia, isteri di akhirat. Lagu mana tuan-tuan semua? Adakah isteri kita yang tidur sekali dengan kita di atas dunia ni tetap akan menjadi isteri kita di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala? Perempuan isteri kepada orang yang beriman di dunia. Nah, apabila dia juruh dan dia sayang kepada suaminya, suami dia pula sayang kepada dia, maka kedua-duanya masuk syurga. Jadi perempuan yang beriman, isteri kepada orang yang beriman di dunia, dia jugalah akan menjadi isteri kepada suaminya di syurga kelak. Illa anna Allah Ta'ala yazidu az-zawju waz-zawjah fil akhirati jamalan fil wujuh wa husnan fil akhlaq. Kecuali Allah Ta'ala tambahkan lagi kepada isteri dan juga suami di akhirat ini
comel pada rupa paras dan juga comel pada perangai mereka. Ini di antara kelebihan. Dan di antara kelebihan Allah Ta'ala bagi bahawa Allah mengangkat darjat isteri itu sampai kepada darjat suami dia. Kalau darjat suami lebih tinggi pada isteri, katalah isteri duduk syurga ni, suami duduk syurga ni, maka isteri boleh pergi kepada syurga suami tadi. Duduk sekali di sana. Wa yarfa'u darajata az-zawji ila darajati zawjatihi in kanat arfa'u minha. Lagu mana pula kalau sekiranya syurga isteri lebih tinggi daripada syurga suami. Syurga isteri 6 bitek, syurga suaminya 3 bitek, maka Allah Subhanahu wa taala angkatkan darjat suami tadi pergi duduk di darjat isteri dia tadi. Duduk setara dua tu tuan-tuan semua, sebab kelebihan Tuhan bagi kepada suami isteri yang kedua-duanya masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, seperti mana disebutkan oleh Allah pada surah Ar-Ra'd. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamat sejahtera kepada kamu di atas apa yang telah kamu sabar itu, itulah sebaik-baik uqbad dar. Baik. Jadi tuan-tuan semua, masuknya dalam syurga adni, duduk padanya kekal buat selama-lamanya, tidak keluar lagi, dan dia berseronok dengan segala keseronokan yang ada padanya. Allah Subhanahu wa taala himpunkan pada syurga, dalam syurga, bersama dengan orang-orang yang dia sayangi. Mak dia, ayah dia, kalau sama-sama masuk syurga lah. Mak dia, ayah dia, suami dia, anak-anak dia, hak juruh. Supaya ahli syurga ni berasa seronok dengan ahli keluarga dia. Maka marilah malaikat-malaikat pula ucap selamat, ucap tahniah dengan kejayaan orang ni masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat berkata, salamun alaikum, iaitu bagi kamu keamanan, bagi kamu ini keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kecapilah akan nikmat dan manfaat ini. Kata Allah, merasalah nikmat dan manfaat yang Tuhan sediakan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan, ahli syurga ni masyghulun. Ahlul jannati masyghulun. Ahli-ahli syurga Allah Subhanahu wa taala ni semuanya sibuk-sibuk belaka. Sibuk lagu mana? Sibuk dengan mengecapi nikmat dan kelazatan. Duduk dengar benda, duduk sukanya dia ni dengan segala kenikmatan, dengan isteri dia, dengan segala-galanya. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Ada orang kata, oh ustaz, ada orang lain belaka puas lah kita duduk di syurga. Tak, Tuhan royak dalam syurga ni ketua punya penghuni syurga ni ada kerja sama dia buat. Bukan dia dipaksa bekerja. Ada aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan mereka. Tuan-tuan ditaja pergi lawatan ke Itali ke mana. Betul pergi melawat, tapi orang pergi belakang, naik bas pergi situ orang royak. Naik kereta pergi sini orang royak. Orang keseronokan. Sama juga di sini, sahabat-sahabat sekalian. Kita pergi ke syurga Tuhan ni, ahli syurga ni ada aktiviti dia. Fi syughulin, leka ada sibuk dia ni, sanalah nikmat gotulah nikmat go ni, tak ada tangan nak mengecapi akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Dalam ayat yang lain dalam surah Az-Zukhruf, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun, masuklah kamu dalam syurga Allah taala itu bersama isteri kamu. Tuhbarun ay al-farah was surur, yakni masuk dalam keadaan kamu semua bergembira. Cuma timbul soalan. Ini satu soalan timbul. Sa'alat Ummu Habibah zauja an-Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Isteri Nabi namanya Ummu Habibah. Dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalat, kata dia. Ni persoalan ni mungkin ada dalam pemikiran perempuan-perempuan muslimat yang dengar ceramah saya ni.
Dia kata, Ummu Habibah kata, ya Rasulullah, al-mar'atu minna yakunu laha fid dunya zawjani thumma tamutu fatadkhulul jannah hiya wa zawjaha liayyihima takunu lil awwali aw lil akhir. Faqala sallallahu alaihi wasallam tukhayyaru ahsanahuma khuluqan kana ma'aha fid dunya fayakunu zawjuha fil jannah. Thumma qala sallallahu alaihi wasallam ya Umma Habibah dhahaba husnul khuluqi bi khairid dunya wa khairil akhirah. Akhrajahu Abd bin Humaid Hasan. Baik. Dia kata, wahai Rasulullah, ada satu masalah. Seorang perempuan yang hidup atas dunia ni, dia ada dua orang isteri. Ada dua suami. Seorang perempuan hidup atas dunia, dia ada dua suami. Summa tamutu, kemudian dia mati. Perempuan ni mati. Orang tina, ada dua suami, lepas tu dia mati. Soalannya, dia masuk syurga, dua orang suami dia ni pun masuk syurga juga. Katalah, ini nama dia gapo, misalnya ni tidak ada kena-mengena yang hidup ataupun yang mati. Ini nama dia misalnya Cita Piramli, nama gapo, Sarimah, Sabariah. Katalah Sabariah ni suami pertama dia ialah Kasim Selamat. Kata ni contoh saja ya. Suami kedua dia Dr. Ismadi. Nah, ini contoh, dah sebut nama orang lain takut kena kat orang. Ini ambil filem lah, nama sahur dan Cita Piramli. Katakanlah suami isterinya nama dia Sabariah. Suami pertama namanya Kasim Selamat. Suami kedua namanya Dr. Ismadi. Jadi soalannya ialah, kalau mati ketiga-tiga ni masuk syurga belaka. Sabariah masuk syurga, Kasim Selamat masuk syurga, Dr. Ismadi pun masuk syurga. Soalannya ialah, dengan suami manakah isteri nak duduk? Yakni Sabariah ni nak duduk dengan Kasim Selamat kah, ataupun Sabariah akan duduk dengan Dr. Ismadi? Maka Nabi kita kata begini, tukhayyaru ahsanahuma khuluqan kana ma'aha fid dunya. Dia akan pilih suami yang paling baik perangainya waktu mereka hidup di dunia dulu. Jadi Sabariah ni dia boleh pilih antara Kasim Selamat dengan Dr. Ismadi, mana yang paling baik perangai antara dua ni, itulah akan menjadi suami kepada Sabariah di syurga Allah Subhanahu wa taala. Nyonya Mansur kita buat tepi. Fayakunu zawjuha fil jannah. Yang paling baik perangai itu akan jadi suami dia di syurga Allah. Thumma qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kita kata, ya Umma Habibah, wahai Ummu Habibah, dhahaba husnul khuluq bi khairid dunya wa khairil akhirah. Cukuplah perangai yang baik ni wahai Ummu Habibah, untungkan tuannya. Sama ada di dunia dia beruntung, di akhirat dia beruntung. Dunia orang sayang, dan kelebihan dia ni pergi ke syurga Tuhan, maka dipilih juga suami-suami ini berdasarkan kepada perangai-perangai yang baik. Ini orang panggil rezekilah Tuhan bagi. Jadi kena ingat molek lah, mana-mana orang jatuh ya kahwin dengan orang tina janda, maka sesok dia kena tengok isteri dia akan pilih dia. Nak pilih tok lelaki lama ke tok lelaki baru. Kalau dua-dua tok lelaki masuk neraka belaka, tak apalah, perempuan pergi ke syurga Allah Ta'ala, adalah Tuhan sedia ke dia tu, insya-Allah Ta'ala itu kerja Tuhan lah. Nah. Baik sahabat-sahabat sekalian, kita pergi sikit lagi, iaitu pasar-pasar di syurga, suqul jannah. Nah, di syurga ni pun tuan-tuan ada pasarnya, ada pasar rayanya, ada shopping centernya. Kalau kita tak dunia lagi, ada KB Mall di Kota Baru, ada Tesco, ada apa lagi, Ion Mall, Paksen. Itu pasar-pasar. Di syurga ni juga tuan-tuan sekalian, adanya pasar-pasar. Ada selain daripada nikmat-nikmat lain, makan, minum, pakaian, bermanja, bergembira, suka dan sebagainya. Setiap hari ahli syurga nak merasai nikmat yang baru dalam kehidupan dia panjang.
Di antara nikmat yang baru ni tuan-tuan semua, apa dia ni? Suqul jannah. Suq al-jannah, pasar-pasar di syurga Allah Subhanahu wa taala sahaja. Saya suka baca di dinding itu Adawiyah Nordin. Cukuplah suami yang ni je dia tulis. Allahu alam. Kalau mati suami lagu mana puan Adawiyah? Adakah nak kahwin ataupun tak nak kahwin? Kita katakanlah tak nak kahwin. Kalau kahwin macam mana? Awak tak say dah kahwin ustaz, tak say dah kahwin. Awak kata tak say, hak Tuhan tulis tak tahu lagi. Macam cerita Ummu Salamah dengan Rasulullah, dengan Abu Salamah suami dia. Selingalah Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Rasulullah ajar satu doa. Abu Salamah ada masalah, musibah. Nabi ajar dia, bila ada musibah baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, ya Tuhanku, gantikanlah kepada aku hal lebih baik lagi. Ditakdirkan Allah matilah Ummu Salamah. Abu Salamah ni meninggal. Maka Ummu Salamah baca doa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila dia baca, sahabat-sahabat sekalian, dia baca. Doa ni dia baca. Satu hari Rasulullah masuk minir dia. Masuk minirnya Ummu Salamah. Akhirnya Ummu Salamah berkahwin dengan Rasulullah. Walaupun usia Ummu Salamah lebih tua lagi daripada usia Ummu Salamah. Umur Ummu Salamah lebih tua daripada umur Rasulullah. Tapi akhirnya dia kahwin. Sebab tu jodoh pertemuan di tangan Tuhan. Mungkin orang Tina jawab, kita tua dah ustaz. Jangan tuan-tuan, ambo kerja bahagian nikah kahwin. Kadang-kadang nikah orang tua pun nikah. Ada seorang tu pelanggan saya umur 70 hak Tina, hak jatuh 75. Dia nikah dua tu. Nak puasa pun nikah, minta juga nak nikah. Musim PKP. Ustaz nak nikah jugalah sama sekapung. Kata berapa umur Pak Cik? 75. Mak Cik umur berapa? 70. Kata lah lepas pada PKP ni. Tali dah ustaz nak puasa. Payah nak nan. Akhirnya 70, lawan 75, tetap kahwin. Ingat molek dah. Jangan cukuplah di sini sayang. Dah ada lagi. Boleh jadi lihat belakang tu, ada lagi. Ada pelanggan umur 80 nikah, jatuh nikah. Jadi kita bukan nak lagu tu, tapi orang kata apa dia ni, Tuhan buat pilihan ini untuk kebaikan kita semua. Jadi ahli syurga Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia ni dalam syurga Allah adanya pasar-pasar di syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan buat pasar ni tuan-tuan semua untuk orang ni gembira. Bukan beli kerana keperluan, tapi beli kerana keseronokan. Comelnya pasar di syurga Allah. Pasar di syurga Allah ini bukannya seperti pasar di dunia. Pasar untuk berseronok, pasar ya comel. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati lasuqan ya'tunaha kulla jum'atin. Dalam syurga ini ada pasar, ia orang akan pergi pasar ni setiap hari Jumaat. Hari Jumaat gilah pasar. Fatahubbu rihu shimali fatahsu fi wujuhihim wa thiyabihim fayazdaduna husnan wa jamalan. Dia pergi pasar hari Jumaat tuan-tuan semua. Marilah angin pula bertiup. Angin bila kena kau wajah, kena kau pakaian ahli syurga ni kau lawa, kau comel. Fayarji'una ila ahlihim wa qad izdadu husnan wa jamalan. Maka mereka pun baliklah pada jumpa ahli keluarga mereka. Balik-balik jumpa ni rupa dia cukup lawa, rupa dia comel. Lebih lawa, lebih comel daripada belum pada gi. Fayaqulu lahum ahluhum wallahi laqad izdattum ba'dana husnan wa jamalan. Kata kepada ahli keluarga mereka, Allah, wana ni demo lebih comel daripada skala ni. Fayaquluna wa antum wallahi laqad izdattum ba'dana husnan wa jamalan. Bukan kawan saja yang kau comel, demo apa mau tengok kau comel belum daripada ni. Jadi pasar di syurga ni tempat berkumpulnya ahli syurga seperti mana berkumpulnya kita di pasar di atas dunia. Dikhususkan angin yang bertiup dari sebelah timur ini kerana
Orang-orang Arab, angin di sebelah timur ni biasanya wak mari hujan. Wak mari hujan, marilah angin sebelah timur ni biasanya hujan. Jadi bila mari hujan ni bumi akan subur, gapo pakai subur, demikianlah ibarat digunakan bila mari angin di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pergi pasar jumpa angin di syurga Tuhan negak. Rupa dia ke lawa, rupa dia ke comel. Kalau nak comel banyak, kena pergi pasar. Bukan dunia, di syurga Tuhan. Dunia ni pergi pasar rupa ke uduh. Balik tu kena mandi lah, cuma hanya berapa semua sekali dah. Dengar orang menyupoh lah. Kalau ni kau malah pergi pasar, kena beratur lah lagi puak kita ni. Ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan, dia rindu untuk shopping. Dia rindu untuk shopping. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata yashtaquna litasawwuq. Maknanya hadis tajuk dia, mereka berasa rindu untuk mereka ni shopping dan mereka ni beli di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni tuan-tuan semua, insya-Allah saya akan sambung dalam kuliah saya pada esok hari. InsyaAllah esok hari kita akan habiskan sukatan kitab kita ni. Esok kita mulakan rindu untuk shopping. Kemudian ada teman dan juga sahabat. Orang mukmin melihat Allah di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali impian dan juga cita-cita ahli syurga. Gapo lagi tuan-tuan semua hak ahli syurga ni nak. Abang sebut contoh lah deh. So contoh ahli syurga ni nak ke? Misalnya dia kata, Rasulullah, ya Allah, amba dunia mula sukanya nane. Dalam syurga ni boleh ke ada amba nak nane? Rasulullah, amba ni sukanya pera kuda, pera lembu. Dalam syurga ni boleh merah juga ke ada? Hobi kita lagu mana tuan-tuan? Masuk syurga ni boleh nane ke tak? Boleh. Tu insya-Allah kita akan sambung dalam kuliah kita siri terakhir kitab Al-Alamul Akhir pada esok hari, insya-Allah tabaraka wa taala. Tuan-tuan sekalian, kita bersiaplah untuk kita meninggalkan Ramadan ini, sebab esok kita akan berpuasa untuk hari yang terakhir. Esok kita doakan pada Allah supaya Allah Ta'ala terima segala amal ibadah yang kita buat sepanjang Ramadan tahun 1441 Hijriah ini. Dan Allah Ta'ala panjangkan umur kita, usia kita dalam kebaikan demi kesejahteraan hidup kita di hari yang kita tidak akan kembali lagi ke alam dunia ini. InsyaAllah bertemu lagi pada esok hari kuliah terakhir saya berkenaan dengan alam yang terakhir. Dan insya-Allah kalau diizinkan Allah, PKP kita belum tamat. Kalau PKP kita sudah tamat, amba akan kuliah di masjid. Kalau PKP kita belum tamat, selepas hari raya kita akan sambung kembali kuliah subuh kita dengan tajuk-tajuk yang baru. InsyaAllah hamba akan pilih tajuk yang baru sebagai santapan rohani kepada kita semua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتلاوتنا وسائر أعمالنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا القليل وتجاوز عن التقصير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.